Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini insya-Allah kita akan memulakan pelajaran baru, iaitu tajuk yang ke-55 di bawah sembahyang jemaah, bab sembahyang jemaah. Babun idza lam yutimmal imamu wa atamma man khalfahu. Bab jika imam tidak bersalat dengan sempurna sedangkan orang di belakangnya, yakni para makmum pula bersalat dengan sempurna. Hadis yang ke-694. Wabihi qala haddathana Al-Fadl bin Sahl qala haddathana Al-Hasan bin Musa Al-Ashyab qala haddathana Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abi Hurairah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para imam memimpin kamu dalam bersalat. Jika mereka betul, yakni menyempurnakannya, kamu mendapat pahalanya. Yakni kamu juga mendapat pahalanya, yakni selain mereka. Namun jika mereka salah, maksudnya tidak menyempurnakannya, tidak menyempurnakan salat, kamu tetap mendapat pahala dan mereka mendapat dosa. Jadi mereka pula mendapat dosa. Itu bab lain, bab 56. Jadi di bawah hadis, di bawah bab 55 ni hanya ada satu sahaja hadis. Satu sahaja hadis. Kita tengok dululah. Tengok tu, kalau dah tak sambung lagi. Kalau tidak, pada sekali. Babun idza lam yutimmal imam wa atamma man khalfahu. Bab jika imam tidak bersalat dengan sempurna, tidak menyempurnakan. Maksudnya jika imam tidak menyempurnakan salatlah maksudnya. Idza lam yutimmal imam as-salah. Sembahyang maksud sini. Tidak menyempurnakan itu apa? Sembahyang, salat. Wa atamma man khalfahu, sedangkan orang di belakangnya, yakni makmum, pula bersalat dengan sempurna. Wa atamma as-salah man khalfahu, atau wa atamma man khalfahu as-salata, begitu. Sedangkan orang di belakangnya, di belakang imam tu maksudnya makmum lah. Saya buat para makmum, seorang makmum pun sama. Seorang makmum pun sama juga, termasuk juga. Tidak kata ramai baru berlaku begini, tak, seorang pun begitu juga. Jika imam tidak menyempurnakan, asal makna dia begitu. Kalau terjemahan harfiah, bab jika imam tidak menyempurnakan, dia tak sebut tidak menyempurnakan apa. Tetapi dalam hadis jelaslah, maksudnya salat. Bila kata imam adalah makmum. Jika imam tidak menyempurnakan apa? Salat. Bukan benda lain, sembahyang lah maksudnya. Jadi kita nak bincang hari ini tentang sempurna atau tidak sempurnanya sembahyang. Ada kalanya sembahyang imam sempurna, makmum tidak sempurna. Ada kalanya makmum sempurna,
Imam tidak sempurna. Jadi hak Imam Bukhari lebih nak tekannya makmum tu sempurna. Tetapi imam tidak sempurna. Apa maksud tidak sempurna? Maksudnya semaya jemaah lah. Kalau kita tengok, ini duduk cerita pasal semaya. Jadi cara Imam Bukhari memang lagu tu lah. Dia tak sebut. Bila imam tidak menyempurnakan. Jika imam tidak menyempurnakan. Tidak menyempurnakan apa dia tak sebut. Maksudnya menyempurnakan semaya. Itu buat lah tu. Itu buat apa ni? Buat. Dan orang di belakangnya menyempurnakan. Menyempurnakan apa tak sebut juga. Itu maksudnya salat. Satu perkara. Benda yang saya tak sebut dalam nota lah. Kalau kita nak bincang lebih detail lagi, begitulah. Wa atamma man khalfahu. Sedangkan orang di belakangnya pula bersolat dengan sempurna. Orang di belakangnya itu seorang ke, dua orang ke, ramai ke, tak kira. Lelaki ke, perempuan ke, tak kira. Kita tahu mana? Tahu daripada man. Sebab tu penting belajar ilmu alat, orang panggil. Ilmu alat ni penting. Kalau tak tahu ilmu alat ni lain tak bukan. Kucalana jadi. Ni kita tahu. Walaupun saya tulis dalam bracket tu para makmum, sebab kira-kiranya biasanya sembahyang jemaah ni ramai lah. Tetapi tak mesti kan. Seorang pun. Jadi kalau ialah kalau orang tidak belajar tu susah sikit. Jadi saya tak sebut dalam nota tu, saya tak sebut sebab nota tu saya untuk umum. Umum. Tapi kepada orang ngaji lah, kalau kita kata orang mengaji, man tu orang panggil isim mausul. Isim mausul ni banyak macam pula. Ini mausul ismi. Lepas tu ismi tu pula pecah pula. Ini mausul mushtarak, orang panggil, bukan mausul nas. Itulah cerita. Maksud mausul mushtarak ni satu kata nama yang sama orang. Ada orang lagi, siapa orang? Tak jelas. Orang tu orang panggil isim mubham. Isim mausul ni termasuk dalam isim mubham. Panjanglah kalau nak cerita situ. Jadi mushtarak ni dia boleh digunakan untuk lelaki, perempuan, seorang, dua orang, ramai, boleh berlaku. Man ini. Jadi kalau kita jumpa man dalam Quran ke dalam hadis, gitulah maksudnya. Cuma man tu man ke apa pula? Takut man ke lain lah. Tidak semua man itu makna man mausul selalu. Kena tengok pula. Jadi di sini man ni man mausul. Lepas tu mausul tu mushtarak. Benda ni saya tak sebut ni. Hari ni hadir dalam kelas ni, tapi kita ada rakaman lah ni, tidak hadir pun boleh tengok juga. Mana-mana dia ngaji lah, ilmu nahwu, bahasa Arab ke apa, dia akan jejak lah, dia akan rapat lah cara guna tu. Kalau tidak ada asas langsung tu, susah lah. Susah. Tak apalah kalau kita tak boleh bersuka-kurang anak kita ke, cucu kita ke, mudah-mudahan dapatlah. Mudah-mudahan akan faham benda tu. Wa atamma man khalfahu. Man sebutir kan? Atamma man sebutir tu yang kita fahamnya. Jadi kalau saya buat hal ni kan? Saya buat hal ni. Dan sedangkan orang di belakangnya pula bersolat. Kalau saya buat hal ni, saya gelak. Buat. Boleh. Boleh, tak ada salah. Tak ada salah dari segi terjemahan tu. Jadi sedangkan orang di belakang, orang tu seorang pun boleh, dua orang pun boleh, lelaki boleh, perempuan pun boleh, ramai pun boleh. Boleh belakang. Tapi kita bubuh tu tak rasakan. Biasanya ramai lah makmum ni, terutamanya kalau di masjid, tempat-tempat sembahyang yang khusus itu, biasanya ramai lah. Baik. Apa yang Imam Bukhari nak ayat ni? Nampak rekan gitu je. Tak sampai sebaris pun. Tak sampai sebaris. Idza lam yutimmal imam wa atamma man khalfahu. Kalau kita baca apa ni huraian
tentang tajuk bab dia ni, baru kita nak luahnya, benar ayatnya. Tapi dia itu cara Imam Bukhari. Orang nak boleh kita kata bahasa dengan dia kena orang pandangkan. Kalau toh-toh tak boleh. Toh-toh tak boleh. Sebab Imam Sahih Bukhari ni kan, kalau nak tahu, kitab hak paling payah ni. Kitab hadis hak paling payah. Tapi kadang-kadang kita tak serah payah sebab dipermudah. Saya mudah buat kau Melayu pula. Dah. Kau mudah. Hak payah-payah macam tadi saya tak bubuh. Tak bubuh. Hak tu bicara lain lah, cerita lain. Kalau nak detail lagi, lebih kurangnya hak seperti saya ayat tadi lah. Kita tahu mana ni, seorang apa boleh, dua orang apa boleh makmum, lelaki boleh, perempuan boleh, tahu mana. Tahunya pada man sebutir. Gitu. Baik, kita tengok. Untuk nak tahu setara mana Imam Bukhari dia pergi dalam. Dia nak ayat gapo. Kalau kita belajar kan, ni saya nak tunjuk sikit lah biarlah bila-bila kan. Hak mana nak tu boleh ambil sebab kitab ni percuma ya. Diberikan percuma. Kita dapat percuma. Cuba tengok ni. Ni Al-Abwab wa Tarajim. Ni satu cetakan. Dalam kitab ni kitab ni ditulis oleh Syekh Zakaria. Dia bincang hanya pasal tajuk saja dalam Bukhari. Hadis dia tak bincang, tajuk saja. Jadi kalau ni banyak jilid, 5 jilid. Kalau cetakan hak asal ni, saya nak tunjuk lah. Cetakan hak asal ni. Ni hak asal. Al-Abwab wa Tarajim. Hadis putih. Tapi halus lah tulisan dalam ni. Boleh tengok. Ni cuba tengok. Halus lah tulisan. Tulis macam bahasa Urdu, tidak Urdu, Arab ni. Dia guna khat Farsi. Ni syarah kepada tajuk bab saja. Ini sebutir je ni. Kalau tadi 5 jilid, 6 jilid sekali dengan mukaddimah ni. Ini Syekh Zakaria buat di awal dia ni, dia sebut 70 lebih usul. Mana kaedah lah. Kita nak faham tajuk bab Imam Bukhari ni, kena ada 70 dalam kepala kita. Kalau tidak, kita akan terlepas. Apa? Kalau dia kata gini, dia kata idza, kalau, jika, apa makna? Apa makna? Bila dia start dengan idza, ada ayat berlaku. Jadi kena hak asasnya, tidak semua orang pecah sampai 70 gitu. Dia tu secara halus betul lah. Ni kitab ni, setengah-setengah orang tu dia tulis 20 gitu je. Mana hak pokal lah, kita kata pokal benar. Usul, mana usul hak itu benar lah. Tak apalah. Baik, kita tengok. Sebab tajuk bab ni menarik, barulah kita tahu fahaman dia, mazhab dia. Setengah-setengah orang dia menafikan, dia kata Imam Bukhari mana ada mazhab. Imam Bukhari ni mazhab Syafi'i ataupun Malik ke, Maliki ke, apa ke, macam-macam orang sebut dah. Sebenarnya dah. Dia baca dia tahu. Baca dia tahu. Cuma dia betul lah, kadang-kadang betul lah serupa dengan orang ni. Kalau dia betul-betul ikut satu orang, dia tidak begitu caranya. Dia tidak begitu. Tapi dalam masalah ni dia sependapat dengan Imam Syafi'i. Serupa pendapat dia dengan Imam Syafi'i dan orang-orang lain lagi. Kebetulan lah tu. Pada ketika lain dia akan serupa dengan Imam Malik pula. Kadang-kadang tak serupa belaka dengan empat mazhab, tak serupa. Sendiri dia. Sebab tu kata dia ni seorang mujtahid. Memang mujtahid mutlak, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Malik dan lain-lain. Serupa. Dan benda ni kalau kita baca kitab-kitab ahli atas lah, kitab-kitab tinggi, jumpa selalu. Selalu sebut mazhab Bukhari. Ini adalah mazhab Bukhari. Misalnya. Sebagai contoh, tak apalah saya nak sebut.
Ni kitab Aujazul Masalik. Ni kitab Syekh Zakaria juga. Syekh Zakaria asal ni lah buat Syarah Al-Abwab Wat-Tarajim. Ni kitab Aujazul Masalik ila Muwatta'i Malik. Dia syarah Muwatta' Imam Malik. Ni 17 jilid ni. 17 jilid. Saya nak beri contoh. Misalnya. Contoh ni dalam Muwatta' Imam Malik ni. Tak apalah. Ni Anas bin Malik kata, aku berdiri di belakang Abu Bakar. Semaya jemaah juga ni. Maknanya aku semaya jemaah lah. Aku jadi makmum kepada Abu Bakar, Umar dan Uthman. Dan sama masing-masing. Fakulluhum kana la yaqra'u bismillahirrahmanirrahim idza iftataha as-salah. Semua mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim bila start sembahyang, start baca. Bila memulakan sembahyang, mereka tak baca bismillah ni. Ni pegangan Imam Malik. Ni hadis ni bukan ada dalam Muwatta' Imam Malik saja ni tu. Dalam Muslim ada juga. Sebut hadis nombor berapa kata. Jadi kalau ni tak baca bismillah ni aslan sama sekali, langsung tak baca. Indal Malikiyah. Ni kalau mengikut pendapat ulama-ulama Malik tak baca langsung. Qahar pun tak baca. Jadi lagu mana? Itu dia ada kait dengan kita nak bicara kerana ada kait. Jadi boleh juga kalau saya kemukakan dia dulu. Tak baca langsung. Kalau di sisi ulama-ulama Hanafi, jahran tak baca tu derah, tak baca. Baca juga. Baca qahar. Ni kira hak semaya hak baca derah lah, semaya baca qahar tu. Tak kira hak tu super tak bunyi. Hak ni hak bunyi lah, semaya hak bunyi. Sebab hak ni kita ni tak ada dalam Syamilah. Kalau tidak kita senang cari. Senang cari tak ada dalam Syamilah. Ada sini. Ada dalam bentuk ni ada. Hak ni tadi tak apalah hak tu batu. Hak ni Nabi SAW melarang baca Quran dalam rukuk. Masa itu ketika bicara situ. Lepas tu Syekh Zakaria pun petik. Ibn Rushd dalam kitab dia Bidayatul Mujtahid. Qala Ibn Rushd fi Bidayatul Mujtahid, ittafaqa al-jumhur ala man'i qira'ati al-Quran fi ar-ruku' was-sujud li hadith Ali. Sepakat jumhur ulama, maknanya majoriti ulama, tentang dilarangnya membaca Al-Quran dalam rukuk dan sujud. Kerana hadis Ali inilah. Hadis Zainal Ali. Hadis Ali inilah. Qala at-Tabari wa huwa hadithun sahih. Ni dalam Muwatta' ni. Ni hadis sahih. Inilah pegangan fuqaha sekalian negeri. Wa sara qaumun min at-tabi'in ila jawazi dhalik wa huwa madhhabul Bukhari. Cuba tengok. Kita nak satu golongan dari kalangan tabi'in, ulama tabi'in berpendapat boleh baca dalam rukuk dan sujud pun. Dan inilah mazhab Bukhari. Dia sebut mazhab Bukhari. Mazhab lain mana ada boleh. Jumhur ulama kata tak boleh. Sebab kita baca tadi. Sebab apa Imam Bukhari kata boleh baca? Li'annahu lam yasih al-hadith indahu. Sebab bagi dia hadis itu tidak sahih. Dia kemah benar pegang nak sahih tak sahih ni. Lepas tu kebanyakan ulama kata larangan tu larangan tanzih, setengah kata tanzih, makruh tanzih. Ada yang kata tahrimi, makruh tahrimi. Tapi Imam Bukhari kata harus. Itu perbezaan. Jadi dia sebut kita naknya mazhab Bukhari. Bila sebut Ibn Rushd sebut. Kalau kita tengok dalam kitab kita akan jumpa semua. Tak ada pelik lah. Cuma orang kata mana ada mazhab Bukhari, dia tak baca tu. Dia tak baca. Sebagai contoh ni contoh ni. Kalau nak sebut lagi tengok kitab dia sendiri lah. Kalau tengok kitab dia sendiri jelas lah. Ni kan. Kalau kita baca dalam ni. Baik, kita tengok. Apa dia bincang ni. Ada kait dengan tadi. Dengan mengadakan tajuk bab yang zahirnya kelihatan tergantung ini, Imam Bukhari mahu menyatakan 3 perkara berikut. Paling tidak.
Kalau tuan-tuan dan puan-puan hadirat yang mari hari ni berasa nak tambah lagi, silakan, boleh. Tak ada halangan. Kalau nampak lah, ada idea lagi lah. Hak saya kemuka ni, setakat hak saya nampak. 3 maksud dia. Kadang-kadang kalau tengok hak sini ni, mungkin hak saya tunjuk dalam kitab Syah Zakaria tadi tak ada. Tak ada. Tidaklah, ataupun dia sebut lagu lain. Cakap boleh jadi juga. Tengoklah, cuba banding ni, tengok tu, tengok ni. 3 perkara. Bapa tergantung tu. Bapa dia kata, jika imam tidak menyempurnakan solat, sedangkan makmum, mana orang di belakangnya menyempurnakannya. Bapa, kalau lagu tu. Bapa. Kan tergantung tu. Jika. Mana ada jawab dia. Jika imam tidak menyempurnakan solat, dan orang di belakang dia menyempurnakan solat, sepatutnya baru jelas kalau dia kata sembahyang itu tak sah. Itu baru ada jawapan. Baru jelas. Atau sembahyang sah, ikutlah ke mana-mana pun. Itu baru tidak tergantung. Kalau tidak tergantung, seperti kita kata, kalau dia mari, sekat tu, berhenti sekat tu. Tidak tergantung. Kalau dia pergi ke, misalnya, boleh lah ke. Lepas tu, apa? Kalau tu. Jika dia pergi, tergantung tu. Dia kena ada. Saya pun akan pergi juga. Barulah jelas. Barulah nampak kan dia nak raya. Tak. Apa dia kata lagi. Ulama bahas tu. Jadi nak faham benda-benda ni kena ada usul dalam kepala dia. Dalam kepala kita 70 usul lebih. Kalau Syah Zakaria beri. Kalau Hafiz Ibn Hajar, tak siapa dia dalam 20 gitu je. Tapi kira-kiranya boleh masuk lah. Dia celah-celah boleh masuk. Syah Zakaria sebut tu lebih detail lah. Lebih detail, lebih halus lagi. Baik, satu maksud dia. Dia kata begitu, dia kecek gitu tu. Satu, mengisyaratkan kepada khilaf para ulama tentangnya. Dia nak ada khilaf sini ni. Kalau dia kecek lagu tu kena beringat. Dia nak ada khilaf ulama. Bukan ijma' ulama, tak ada. Bukan sepakat ulama, ittifaq ulama. Tak juga. Ada khilaf. Lepas tu Imam Bukhari tidak mengemukakan jawab bagi syaratnya untuk meraihkan perbezaan pandangan mereka. Itu maksudnya. Kalau dia mari, jika, kalau, tak ada jawapan. Tergantung begitu. Maksudnya dia nak ayat dalam masalah ni ada khilaf. Dan khilaf itu perlu diraihkan. Jelas tak mana ra'i kita berkata untuk meraihkan majlis ra'i. Jadi Melayu dah tu riayah bahasa Arab, riayah ra'i jadi melera, ambil kira, hormat, kita kata itu makna bera'i, hormat pendapat orang lain. Itu sikap Imam Bukhari. Dia berbeza pendapat, dia tahu benda ni khilaf. Mungkin dia ambil mana-mana pendapat, tapi tak apalah, orang lain nak berpendapat lagu lain pula lah. Masing-masing lah tu. Itu maksud dia. Sebab tu dia tidak buat keputusan. Kalau dia buat keputusan, orang akan faham selalu. Maksud dia pilih hak dia putus tu lah. Misalnya dia sebut, kalau sini lah, dia sebut batal sembahyang. Bermakna orang akan faham, dia pilih pendapat hak batal sembahyang. Hak kata tak batal tu bagi dia tak kuat hujah. Gitu cara dia. Tu usul tu. Usul abwab wa tarajim. Usul tajuk bab Imam Bukhari. Gitu cara dia. Ulama-ulama faham gitu. Cuba baca lah. Kalau baca Fathul Bari ke Umdatul Qari, demo tu nampak selalu. Bila dia syarah, dia kata gitu lah. Sebab saya sebut tadi. Tapi bila gini dia tak sebut, dia gantung gitu je. Maknanya dia nak ada khilaf satu. Yang kedua, khilaf itu perlu diraih. Kerana masing-masing orang itu dia ada hujah dia, alasan dia sendiri. Perlu kita hormat. Maknanya ini sikap Imam Bukhari, hormat kepada perbezaan pendapat. Jangan semua pendapat tu sangkal, tolak dengan kerah. Bukan gitu. Khilaf orang panggil mu'tabar. Khilaf hak nak tolak ni, khilaf tidak mu'tabar. Mu'tabar ni tak pakai lah, tak boleh ambil kira. Tak sah. Kalau kita nak kira tak laku. Tak laku. Kalau khilaf tu laku, okey tak apa. Nak laku lagu mana? Dia ada dalil dia, ada hujah dia, ada alasan dia. Baru kita boleh hormat.
Kalau tak ada alasan, bawa mari hok kose pula, mengaku hadis maudhu' pula. Hok tu lagi tak pakau, tu tolak dulu lagi hok tu. Maknanya hok ni ada hujah, ada alasan. Kuat. Begitu cara dia. Itu satu. Yang kedua, Imam Bukhari sengaja tidak memberikan jawapan yang jelas mengenainya, kerana jawapannya dapat dilihat pada hadis yang dikemukakan oleh beliau di bawah bab ini. Gitu cara dia. Kadang-kadang dia buat tergantung gini. Dia tak riwayat. Dia suruh kita buat keputusan sendiri. Keputusan yang kita nak buat ni berdasarkan hadis. Tak boleh ikut kepala kita, pandangan kita. Lepas tu fikirlah, siapa dia hak sesuai dengan hadis tu, siapa dia tidak sesuai. Hak sesuai dengan hadis lebih kemahlah, lebih kuatlah hujah dia. Jadi tengok hadis bawah dia. Misalnya tadi tak ada banyak, tak ada payah nak tengok hadis mana banyak, dok soal dia mari. Itulah dalilnya. Jadi nak tengok jawapan kepada kemuskilan yang timbul dalam tajuk bab tu, tengok hadis hak dia mari bawah tu. Hadis tu kata kan. Itulah jawapannya. Dia tak bagi jawapan, cari jawapan sendiri. Tapi kalau kamu nak cari jawapan, panduan hadis di bawah ni. Tu cara dia. Kan? Hebat tu. Bisa, dia kata bisa. Dia main gitu saja, dia kata tak jelas. Tak jelas. Dia kena orang cerdik. Kesimpulan jawapannya ialah sembahyang imam yang tidak sempurna itu tidak menjejaskan sembahyang makmum. La yadurruhum dhalik. Itulah pendapat beliau. Itu pendapat dia. Yang tak ada apa-apa. Kalau imam tak sempurna sembahyang depan tu, makmum ni asalkan makmum sempurna, tak ada rusing ni. Tak solusi. Takut-takut orang kata lah, bukan kita pergi sembahyang Jumaat tak sempurna pula. Tak sempurna juga. Baik kita main rumah, baik kita main sorang. Takut gitu. Sebab Imam Bukhari ni bagi dia sembahyang Jumaat tu wajib. Kalau dah wajib, kalau imam tak sempurna lah ke mana? Banyak sebab lah untuk tak sempurna tu. Lepas tu kita akan tengoklah bab akan datang. Dia ada kait Bukhari ni. Itu istimewa kita kan. Bab ni dengan bab sebelumnya, bab ni dengan bab selepasnya. Dia ada kait daripada awal sampai akhir. Daripada awal sampai akhir. Kalau kita perhati nampak ada kaitan, ada kaitan. Benda ni dia sebenarnya dia tiru Quran. Tapi kalau orang tak mengaji Quran cara lagu tu tak nampak juga. Ada juga orang ngaji tafsir 10 tahun tak tahu kaitan. Surah dengan surah, usaha ayat dengan ayat, surah dengan surah, dia tak boleh. Apa kaitan surah ni dengan surah ni? Lepas surah Fatihah, surah Baqarah. Lepas surah Baqarah, surah Ali Imran. Lepas surah Ali Imran, surah An-Nisa. Apa? Sampai akhir, sampai surah An-Nas. Boleh ayat perkaitannya. Kalau orang tak ngaji cara dia tak akan nampak. Kenapa macam berang gitulah. Terutama kalau tengok hak asal turunnya lagu lain. Lain tu. Dalam susunan Quran ada lagu lain. Lagi bengong. Tapi kalau orang mengaji mengikut sistem dia mulai tafsir Quran, akan nampak. Bila nampak tu baru kita seru, Allah hebatnya. Patutlah mukjizat Quran ni. Padahal turunnya lain. Tapi bila disusun lagu ni, baru kita nampak ni mengikut susunan ni, mengikut hak Allah nak dah. Hak Nabi tetap dah. Ya dia tetap tu adalah tu maksud. Adalah. Antaranya kita hak bulan-bulan puasa sekali, tapi terhentilah. Muka PKP 2 tahun. Terhenti tafsir, daurah tafsir Darul Kausar bulan puasa. Sebuah Quran tu habis dalam bulan puasa. Kita faham. Jadi saya lebih tekankan kaitan. Surah dengan surah, ayat dengan ayat. Beberapa perenggan ayat Quran dengan beberapa perenggan yang lain ada kaitan. Barulah kita nampak, oh luar biasa. Kalau tidak tak nampak, kitab Bukhari ni pun kalau kita tak ngaji gini tak akan nampak. Serupa lah, kita lain. Ada tajuk juga, ada bab-bab juga. Tapi apa ya ulama kagum sangat dengan Bukhari. Ni benda. Tapi kalau kita tak ngaji cara tu tak akan nampak. Sebab tu saya kata kalau mengaji cara hak biasa dah, hak biasa tempat kita dulu-dulu 10 tahun tak akan nampak benda tu. 10 tahun ngaji tafsir tak akan jumpa lagi. Ngaji habis jangan kira lah.
Tafsir Jalalain, tafsir Nasafi, dalam sukat tafsir ni hak dulu lah ni tak ngaji dah. Tafsir Baydawi, oh kalau nak kira alim lah ngaji waktu dulu, tak ngaji dah lah ni, tak ada orang ngaji. Tapi hak tu kalau kita ngaji luar negara ada lagi sistem tu, tapi dia campur pula dengan hak lain pula. Barulah kita nampak. Jadi Bukhari ni sebenarnya dia tiru Quran tu. Jadi Quran ada kaitan ayat dengan ayat, surah dengan surah, perenggan dengan perenggan, ada kaitan. Hadis pun gitu juga. Sebab pada hakikatnya kedua-dua ni wahyu. Tu lina ayat wahyu. Tak apa bagi Imam Bukhari, tak apa mazhab dia, tak apa, tak akan menjejaskan makmum. Tu nanti kita akan sebut selepas pada ni. Baik. Yang ketiga, melalui tajuk bab ke-54 ini, 55 ni kan? Silap. 55. Sebelum ini betul. Tajuk 54 sebelum ni kan? Melalui tajuk bab, nak ayat kaitan dengan tajuk bab sebelum ni lah. Melalui tajuk bab ke-54 sebelum ini, iaitu bab imamatil abdi wal maula. Bab keharusan hamba dan maula menjadi imam, itu kita telah bincang dah sebelum ni. Imam Bukhari telah membuktikan bahawa orang-orang yang disebutnya di dalam tajuk bab itu boleh menjadi imam, dan sembahyang yang diimaminya sah. Maka mungkin juga akan ada yang berkata, bagaimana boleh sah sembahyang yang dipimpin mereka sedangkan mereka mempunyai kekurangan? Jadi jawapan dia hanya ni, bab ni. Ni jawapan kepada bab sebelum ni. Seolah-olahnya orang kata, kenapa kamu kata anak zina boleh jadi tu imam, budak kecil boleh jadi tu imam, bekas hamba masih hamba lagi boleh jadi tu imam, macam-macam lagi yang kita sebut sebelum ni kan. Hak telah ikut tidak 2 minggu lepas, dia tahulah benda tu. Jadi boleh. Tidakkah kurang belakang tu? Lepas kurang, lagu mana? Adakah menjejaskan makmum? Imam Bukhari nak jawab dalam bab ni, bab 55. Cuba tengok, ada kaitan ke tu? Ada kaitan tu? Mana bab sebelum ni boleh dia kata. Apa boleh tu? Orang mungkin timbul kemuskilan. Kok mana? Mungkin kalau boleh pun boleh dalam keadaan kurang lah. Itu iman tu kurang. Apa menjejaskan makmum? Tak, bagi Imam Bukhari tak menjejaskan. Untuk menghilangkan kemuskilan dan kekeliruan, itulah Imam Bukhari mengadakan tajuk bab ini. Sebab itu dia buat tajuk bab ni. Mana ada kaitan dengan bab sebelum ni. Kesimpulannya ialah daripada sekian banyak hadis dapat diketahui bahawa ada kalanya sembahyang berjamaah seseorang makmum boleh sempurna dalam keadaan sembahyang imamnya tidak sempurna. Boleh sempurna. Jadi tak usah pusing lah. Tapi kalau sama-sama tak sempurna lah. Tu imam pun tak sempurna, makmum pun tak sempurna. Nak sempurna mana? Ni tu imam saja tak sempurna, makmum sempurna. Boleh sempurna. Kesempurnaan salat makmum tidak bergantung sepenuhnya kepada kesempurnaan salat imam, tidak bergantung sepenuhnya. Sebab apa? Ada orang kata bergantung, berkait. Kalau tak imam batal lah. Sebulan lepas semaya. Raya. Dulu kita tak ada air semaya masa tu. Misalnya, kita tak baca kan ni rukun ni, buat rukun lah, mana tinggal rukun. Kena bayar mula. Kalau jumpa, kalau gatal dah pergi lah ke mana. Susah juga lah tu. Kena bayar mula. Bagi Imam Bukhari tak bayar. Tak bayar mula. Imam seorang lah, dia seorang. Kalau orang lain cakap nak cari, duduk mana? Sebutin masjid, kalau ramai beratus-ratus, beribu maya. Ni benda. Ni benda. Malah ada kalanya salat imam terbatal sekalipun, salat makmum tetap juga sah dan dikira sempurna. Jadi tak usah pusing lah. Orang yang ikut cara dia kata sembahyang jemaah ni wajib, dah bukan gini-gini timbul dalam hati, dalam fikiran kita. Tak payah pusing, pergi maya je lah, ikut dia lah. Lagu mana? Kedudukan makmum ni dari segi falsafah dia, dari segi falsafah, alasan falsafah dia.
Kenapa hak ni Imam Bukhari boleh kata sah, hak ni pula kata tidak sah? Tak boleh, tak sempurna. Kalau imam tak sempurna, makmum pun tak sempurna jugalah. Apa alasan dia, logik dia? Cuba tengok sini. Saya buat contoh ni nak suruh mudah faham, nak beri mudah faham. Kalau cari dalam kitab pun kita tak jumpa dah, sebab saya buat contoh sendiri. Saya buat contoh nak suruh faham. Kedudukan makmum yang mengikut imam dalam solat jamaah menurut pandangan sesetengah ulama seperti Abu Hanifah, Malik dan lain-lain dapatlah diumpamakan dengan gerabak kereta api, di mana yang bergerak sebenarnya menuju ke destinasi adalah lokomotifnya, kepala kereta api itu. Kepala kereta api itu, hak tu hak geraknya. Gerabak ni panjang setengah mana, 70 gerabak di belakang. Tak akan gerak kalau kepala tak gerak. Itu logik dia, itu asas dia. Ia tidak mempunyai pergerakan sendiri, gerabak sana kali belakang. Kalau lokomotifnya kuat dan laju, maka lajulah juga pergerakan gerabak-gerabak yang ditariknya. Kalau tidak kuat dan tidak laju pula, maka gerabak-gerabaknya juga tidak akan laju. Biar bagaimana baru sekalipun gerabak-gerabak itu slow. Kalau kepala slow, tu logik dia. Mana kalau imam tak sempurna, makmum pun jadi tak sempurna. Sudah ayat mu sempurna setengah mana pun. Apa? Sebab gerabak tu sudah ayat baru comel ke mana pun, slow juga. Bila kepala kereta api tu slow. Itu contoh. Nak beri faham, mudah faham. Itulah sebabnya menurut mereka sah atau tidak sah salat makmum bergantung sepenuhnya kepada imam. Imam terbatal salat, dengan sendirinya terbatallah juga salat makmum. Sempurna atau tidak sempurnanya salat makmum juga bergantung kepada imam. Kalau imam bersembahyang dengan sempurna, maka sempurnalah juga sembahyang makmum. Kalau imam tidak bersembahyang dengan sempurna, maka tidak sempurnalah juga sembahyang makmum. Biar bagaimana sempurna sekalipun salat makmum, tidak akan sempurna juga ia pada hakikatnya apabila imam tidak bersembahyang dengan sempurna. Dia jadi gitu. Sebab itu demo tu dia tidak serupa pokok kita sendiri mudah ya kan. Kalau kita tengok orang sembahyang tarawih misalnya bulan puasa, tiba-tiba imam bersalat dia bangun, mudah. Juga dia qada sembahyang zuhur. Qada sembahyang zuhur. Apa boleh ke? Boleh. Mazhab Syafi'i. Tapi kalau Hanafi, Malik tak boleh. Niat tu dia kena support. Niat lagu lain lagu mana? Ni sunat. Nak buat demo nak ikut hak fardu. Nak buat tak boleh. Dia kena support. Tak boleh tak support. Itu cara dia. Kalau tu iman niat qada, dia kena tahu qada. Dia mau qada. Qada. Baru sama. Tak boleh. Hak tunai nak ikut hak qada tak boleh. Ataupun sebaliknya tak boleh. Dia betul-betul bergantung dengan tu iman. Sebab tu dia kata tak payah baca dah makmum ni, tak payah baca tu senyap tu imam belakang baca, tu imam tanggung. Dia pegang dengan ahli imam dhamin, tu imam tu penjamin. Baru dia kita sebut dah hadis tu kan, tu imam tu penjamin. Jamin ke apa? Jamin ahli belakang dia tu lah. Bukti jaminnya rukun semua orang kena baca. Kalau orang hak kata wajib lah Fatihah tu. Tapi kalau pergi lewat, tu imam rokok dah, baca ke tidak? Tak baca. Pasal dia tanggung. Situ nak apa? Tu imam dah tanggung. Tu imam tanggung tak kira dah kau tak dah kau. Itu bagi dia. Bagi dia lah. Bagi. Kita tak setuju. Itu soal lain. Kita tak sepakat. Itu tak apa. Tapi berapa juta orang duk pakai lagi tu? Berapa juta? Kalau kita kata tak boleh apa dah betul. Leceh lagi. Jangan. Berapa orang ramai tu wali. Dah kalau kita ni jenis minat wali lah. Tu wali di kalangan dia tu berapa ramai. Gitu. Kedudukan makmum yang mengikut imam dalam solat jamaah menurut Imam Hasan Al-Basri, Bukhari, Asy-Syafi'i dan orang-orang yang sependapat mereka pula bolehlah diumpamakan seperti anak dan ibu bapanya. Ni perbandingan anak dengan ayah atau anak dengan mak. Memanglah anak mengikut ibu bapanya, baik daripada segi rupa paras atau perangai mereka,
Anak juga tidak akan wujud tanpa kewujudan ibu bapa terlebih dahulu. Betul, mana ikutlah tu. Ikut tu. Ada tu baru ada ni. Ikutlah tu. Anak akan dibinkan kepada bapanya dan dikaitkan dengan ibunya. Anak orang ni, bin orang ni. Tetapi kewujudan anak setelah dilahirkan tidak bergantung lagi kepada ibu bapanya. Itu hakikat. Kalau bapanya meninggal, anak tidak semestinya meninggal bersamanya. Bukan ikut mak ayah mati, anak mati. Bukan lagu tu. Ikut tu. Kalau bapanya jahil, anaknya pula tidak semestinya jahil seperti bapanya. Begitu juga kalau ibu bapanya hodoh, tidak semestinya anak juga akan hodoh. Cuma biasanya gitulah. Tapi tak mesti. Tak mesti. Maka sebab itulah bagi mereka, kalau sembahyang imam tidak sempurna, sembahyang makmum tidak semestinya tidak sempurna juga. Tak mesti. Kalau terbatal solat imam kerana sesuatu sebab, tidak semestinya solat makmum juga terbatal. Bagi mereka kewujudan solat makmum dan imam itu berasingan. Entitinya berasingan. Walaupun makmum memang mempunyai kaitan yang rapat dengan imam dan mesti mengikut pergerakan dan perbuatannya walaupun begitu, tapi dia tidak terikat, kata dia. Supaya anak dengan ayah lah, betul lah. Dia rupa tapi tak mestinya kalau untuk ayah tu sakit, anak sakit juga. Sakit ayah seorang lah, duduk dalam hospital, anak dia dah walaupun bin dia ada kaitan. Gitu. Itu dari segi logik lah, dari segi falsafah dia. Dia pergi kot tu. Jadi masing-masing lah. Imam Bukhari ni berpendapat tak apa. Tak apa. Sebabnya kalau dah kata wajib, tiba-tiba jadi tak sempurna semua semaya sebab iman tak sempurna. Nyai lah gitu. Apa demo tidak kata lebih semaya seorangnya. Dia duduk gomo tekan apa? Kalau pergi semaya pun dah tak sempurna sebab iman tak sempurna lah ke mana? Jadi jawapan dia tak ada kaitannya zahir saja. Kaitannya zahir. Dia tunduk, kita tunduk. Dia bangun, kita bangun. Gitu lah. Niat lain pun tak apa. Niat lain pun tak apa. Tu sembahyang fardu, tu sembahyang sunat, tak apa. Tak apa. Begitu. Baiklah. Kita pergi, habis dah tajuk bab. Itulah perbincangan tentang tajuk bab. Kalau kita pergi kan, menarik lah. Nampak, kutu. Tapi dia tak nampak. Dia tahu, mazhab dia lah ke mana. Mazhab dia boleh lah. Tak apa, tahu mana. Hadis bawah ni. Hadis bawah ni. Lepas tu tadi kita nak rekah, kita tak sebutlah sanad dia kan. Tapi kalau nak sebut secara detailnya, Al-Fadl bin Sahal meriwayatkan kepada kami, katanya Al-Hasan bin Musa Al-Ashyab meriwayatkan kepada kami, katanya Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar meriwayatkan kepada kami daripada Zaid bin Aslam Maula Umar, daripada Atha bin Yasar, daripada Abi Hurairah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan seterusnya. Jadi di sini kita ada beberapa orang perawi yang baru jumpa. Jadi kita nak berkenalan lah. Moleknya berkenalan. Itu cara orang mengaji hadis. Dia ada sanad. Bukan ada sanad saja, kena tahu suara-suara itu lagu mana. Jadi kalau ada dalam Bukhari Muslim ni, boleh katakan tak apalah, moga orang selesai dah. Secara umumnya boleh kita kata gitulah. Kau beres dah. Kalau kita tak tahu pun tak apa. Perawi-perawi dia tu diperakuin dah oleh orang-orang yang mahir. Kita ni nanti tunggu je. Kita kata. Tapi kalau hadis-hadis lain tak boleh, kena tahu. Perlu. Sebab apa? Belum tentu lagi perawi itu perawi molek. Kalau perawi dhaif, kalau perawi pendusta, lagu mana? Kalau perawi itu macam-macam, matruk, macam mana? Pula. Sebab tu kena tahu perawi. Jadi kita tahu perawi Bukhari ni sekadar kenal orang. Sebab kita tahu dah orang tuju baik dia, tapi nak kenal tu nak tahu dah latar belakang apa ni tak boleh ke? Tak mesti nak tahu. Dia nak tahu orang jahat. Tu sab perkara lain pula. Al-Fadl bin Sahal. Cuba kita tengok sini. Al-Fadl bin Sahal bin Ibrahim Al-A'raj Al-Baghdadi. Ni kalau biodata lah, kita kata biodata perawi.
Dia kena sebut gini, Fadal bin Sahal bin Ibrahim Al-A'raj. Al-A'raj ni kecap. Kalau kita Kelantan kata kecap. Faham lah. Kalau orang luar tak faham kali. Tempang lah. Tempang. Berjalan tu tak betul lah. Tak betul seperti orang yang tidak sakit. Dia kecap. Jadi disebut perawi ni kecap boleh ke tidak? Ngupak kata orang panggil. Ulama bahar dalam apa ni, ulumul hadis, dalam mustalah hadis dia bahar. Tak apa ni, untuk pengenalan, bukan untuk mengumpat, bukan untuk menguduh dia dah. Tapi nak tahu, sebab tu ulama ada kata-kata ulama lah, laulal a'rajan lajuhilatil balaghah, laulal a'rajan lajuhilatil balaghah. Kalau tidak ada dua orang hok kecoh, nescaya orang jahil tentang ilmu balaghah bahasa Arab. Ilmu balaghah bahasa Arab ni baru orang tahu apa rahsianya, apa kelebihan dia, keistimewaan dia, dengan sebab ada hok kecoh dua orang tu lah. Maknanya tokoh imam besar pun kecoh juga. Tu ke ilmu dia tak ada kecoh. Ilmu dia tak ada kecoh. Hok kecohnya hok zahir tu. Maknanya zahir tu kadang-kadang kan kita tengok zahir dah. Kita tengok bunyi suara sedar, kita duk bayangkan comel, tak mesti. Tak mesti lagu tu. Bidang-bidang lain, dunia apa, hal dunia apa, bunyi sedar, main muzik dah, main sunnah kalau kita kata. Tak mestilah gitu dia comel. Kadang-kadang kita bila comel tu kita bergandingkan dengan orang comel juga. Tak mesti. Tak mesti begitu. Jadi siapa dia? Dua A'rajan ni hak sampingan lah, kita celah sikit dah. Biar dapat ni kata ngaji hadis saja dah. Siapa dia kecok tu? Iaitu Zamakhsyari dan Sakaki. Ni dua orang imam. Kalau tak ada ni orang tak tahu ilmu balaghah. Siapa begitu? Siapa begitu? Walaupun dia kecok pun, kata-kata dia tu jadi kaedah. Kata-kata dia dan dia bisa. Apa? Ni sajalah hak saya ingat lama-lama. Nak rayak bisa dia. Inna qaumi tajamma'u wa biqatli tahaddathu la ubali bi jam'ihim wa kullu jam'in muannath. Masih ingat lagi? Walaupun tak ngajar tu lama mana dah, nahu tak cara duk ngajar dia, tapi lama-lama tak, alhamdulillah ingat lagi. Apa Zamakhsyari kata? Orang mari nak bunuh dia, kata dia. Inna qaumi tajamma'u. Orang mari berkumpul pakat ramai-ramai mari nak bunuh dia. Nak bunuh aku, kata. Inna qaumi tajamma'u wa biqatli tahaddathu. Duduk kira nak bunuh aku, kata dia. Bunuh lagu mana? Bunuh ilmu. Bunuh ilmu, nak bahar dengan dia lah. La ubali bi jam'ihim. Aku tak kisah pun. Marilah ramai mana pun, tak kisah. Wa kullu jam'in muannathun. Tu, wa kullu jam'in muannathun tu jadi kaedah tu. Kemudiannya. Sebab apa? Kalau hak ramai juga cai tak ada tina, kata dia. Kalau jatuh je mari sore sama-sore, kata. Berani tu. Ni mari ramai-ramai apa? Cai lah tu, takut, kata dia. Dia tu aja kecek je. Kecek lagu tu. Tapi dalam kaedah nahwu tu jamak ni muannas. Kalau orang mengaji nahwu masalah dia tahu. Jamak muannas. Walaupun lelaki pun boleh kita guna apa nama ni, perkataan muannas untuk dia. Kau gapo kau boleh. Begitu. Itu apa ni, Zamakhsyari lah, imam ilmu balaghah. Apa ni, kecek dia ni. Orang zaman dulu pula kan, dia kehidupan tu, kehidupan ramai apa kita tengok dalam kitab-kitab ni, ulama-ulama ramai dia sebut kecek. Walaupun jadi pengenalan lah satu-satu ketika tu, tapi ramai. Begitu juga buta mata, terutamanya setelah tua, buta mata dia tak nampak, seperti Imam Tirmidzi. Apa gitu. Kalau kita kaji sejarah semasa demo tu, nampak lah, iaitu suasana dia hak perang tu sahah. Hak tidak perang pun naik kuda dan unta jatuh, boleh jadi kecek dah.
Kita tak naik kuda. Jadi sebab tu kita tengok kalau kita ni tak ada apa ya kuda lah gitu gini, sebab kita kena accident berlaku macam-macam boleh berlaku gitu. Dia ni pun itu juga tidaklah makna asalnya kecoh, tak apalah tu. Al-Baghdadi, Baghdadi ni Baghdad lah, orang Baghdad. Beliau adalah antara guru Imam Bukhari yang muda. Ini tu guru Imam Bukhari yang muda, meninggal dunia sebelum Bukhari. Bukhari meninggal dunia pada malam raya puasa tahun 256 Hijrah. Al-Fadl bin Sahal pula meninggal dunia pada hari Isnin di penghujung bulan Safar tahun 255. Mana setahun sebelum Imam Bukhari. Ni jadi Imam Bukhari ambil daripada dia hadis ni. Baik. Lepas pada tu Al-Hasan bin Musa Al-Ashyab, kunyahnya ialah Abu Ali. Kunyah ni nama panggilan dipanggil. Beliau tinggal di Baghdad dan berasal dari Khurasan. Khurasan. Khurasan ni satu wilayah. Dahulu luah Khurasan ni. Termasuk dalam Uzbekistan, apa tu semua, Afghanistan, sebahagian daripada Pakistan, sebahagian daripada Iran, itu Khurasan. Wilayah Khurasan. Kemudian peta dunia ni jadi berubah. Tukar-tukar nama lain, lepas tu itulah hak duduk dalam negeri ni, masuk dalam negeri ni. Dia hak asalnya kita kena tahu. Khurasan ni luah. Pernah menjadi hakim di Hims dan Mosul. Hims ni di Syria, Mosul di Iraq. Kalau ni di Iraq. Kemudian di Tabaristan. Meninggal dunia di Rai. Kalau orang situ orang panggil Ar-Razi, tahun 209 Hijrah. Dia ni. Baik. Seterusnya Abdurrahman bin Dinar, Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar Al-Madani. Ini orang Madinah. Beliau adalah maula. Maula ni hamba yang dimerdekakan oleh Ibnu Umar. Mana dulu hamba Ibnu Umar, lepas tu Ibnu Umar memerdekakannya. Bila kata memerdekakannya, macam infak lah, belanja, derma. Tak boleh habiti. Padahal hamba tu harta, utamakan akhirat, fikirkan pahala, merdeka. Disebut Maula Ibnu Umar. Baik, 1438. Atha bin Yasar, daripada Atha bin Yasar. Siapa dia Atha bin Yasar? Kunyahnya ialah Abu Muhammad. Beliau adalah maula juga, hamba yang dimerdekakan oleh Maimunah, isteri Nabi SAW. Mana isteri Nabi pun berahi juga. Kebiasaan dia, minat dia, kesukaan dia yang memerdekakan hamba. Derma lah awak kebajikan. Sebab apa? Satu orang ni boleh jadi beratus-ratus tahun kemudian pakai anak cucu dia jadi hamba kalau tak merdeka. Bila merdeka percuma. Situ kita nampak sahabat-sahabat ni, isteri Nabi ke tidak isteri Nabi ke, memang jenis suka buat kebajikan, cari akhirat, tidak cari dunia. Padahal hamba ni harta ni boleh jual. Para imam, ni Rasulullah SAW bersabda, para imam memimpin kamu dalam salat jika mereka betul. Di sini dalam tajuk idza lam yutimmal imam, itmam. Tapi dalam hadis tidak. Cuba perhati ni, yusalluna lakum fa in asabu. Dia guna asabu, dia tidak kata fa in atammu. Kalau nak kira tajuk tu sepatutnya hadis ni atammu. Imam Bukhari hurai. Tu tajuk bab, itu peranan tajuk. Dia hurai. Asabu dalam hadis ni apa maksudnya? Asabu ni maksud dia atammu. Jadi menyempurnakan. Bila imam tidak menyempurnakan, bukan makna asabu ni asal makna dia tepat, betul. Apa makna tepat betul? Yang ni sempurna sembahyang. Baik, kita tengok. Jika mereka betul, yang ni menyempurnakan, supaya Imam Bukhari buat dalam tajuk, kamu juga mendapat pahalanya. Yang ni selain mereka, hak saya buat dalam kurungan tu tak ada lah dalam hadis tu. Tetapi itu maksudnya. Kita tahu mana? Tengok hadis lain.
Tengok hadis lain. Kita nak tahu hadis ni, ini maksud. Kita tengok hadis lain. Tak boleh tengok ni saja. Kalau tengok ni saja nampak, apa rekah sangat. Memang Nabi kecek gitu. Nabi kecek pendek, rekah. Khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baik ucapan ialah hak sikit. Tak ada banyak. Tapi bermakna, bernas. Kecek banyak, kalau putih tak ada buat apa. Nak hidup sebentar ni. 20 tahun je. Nabi 23 tahun je. Jadi Nabi, jadi Rasul. Nak kecek banyak, tak ada masa. Jadi kecek tu kemah. Tapi enggak orang kemudian dia tengok, Allah kemahnya. Siapa jadi ilmu hadis, mengaji ilmu hadis. Bukan main luah. Bukan hadis saja Nabi tinggal. Banyak lagi orang lain. 23 tahun. Dalam masa 23 tahun. Apa? Lagu mana yang ledah lah. Kamu mana juga mendapat pahalanya selain mereka. Kalau mereka tu comel semaya dia. Cuba kata di sini. Kita ada nota di sini. Terjemahan yang diberikan dengan tambahan di dalam kurungan itu adalah berdasarkan tambahan yang terdapat di dalam riwayat Ahmad. Riwayat Ahmad ada. Juga daripada Al-Hasan bin Musa dengan sanad yang sama. Apa yang ditambahkan di dalam riwayat Ahmad itu ialah walahum. Sebab tu kita bubuh sini dalam reket tu. Bukan saja-saja bubuh. Mengambil kira riwayat yang lain. Sanad sama. Sikit-sikit beza dia. Sanad sama. Jadi situ ada tambahan. Lepas tu kita kata apa ada tambahan, ni tak ada tambahan. Ni dia peranan perawi. Perawi ni kan beberapa orang kan mata rantai riwayat tu. Boleh jadi orang ni beza sikit, terima daripada tok guru dia. Dia terima dia royak hak dia dengar. Hak dia dengar daripada tok guru dia tak ada tambah ni. Hak ni pula dia dengar daripada tok guru dia ada tambah ni. Kalau kita andaikan tok guru tak ada tambah pun, tapi dia ada mafhum dia, boleh difahami kan? Boleh difahami. Sebab ayat kedua tu kamu saja dapat pahala. Kalau betul takkan kamu saja dapat pahala. Tok imam tu pun dapat pahala jugalah. Itu daripada ayat tu kita kena faham. Daripada ayat tu. Kalau tok imam buat tak comel, kamu saja comel. Kamu ni boleh pahala. Hak kurang dia tu boleh dia lah. Tapi kalau tok imam tu buat comel, kamu pun comel, kamu pun dapat. Lepas tu dia tak dapat. Walaupun tak sebut dia, dengan sendirinya kita faham dia pun dapat jugalah. Sebab yang kedua dia buat tak comel, dia tak dapat. Boleh ke makmum saja. Itu kalau kita andaikan tak ada tambahan dalam mana-mana riwayat. Ada lah. Masalah. Sebab tu saya buat dalam kurungan ni. Cuba hati boleh. Kamu juga mendapat pahalanya selain mereka. Selain mereka. Mana mereka dapat juga. Bukan kamu saja dapat. Kalau tu imam tu buat comel. Jadi kalau tu imam tu nak dapat pahala comel, buat comel lah. Buat molek lah. Bacanya molek, gerak-gerinya molek. Barulah boleh kedua comel. Gitu nak bayarnya. Tapi kalau tak comel, makmum tetap boleh comel kalau dia buat comel. Faham tak boleh tak comelnya boleh. Tu imam boleh ke dia. Namun jika mereka kita baca bawah ni dulu selepas falakum, jadi dalam hadis datang falakum saja. Walahum tu tak ada. Tapi dalam riwayat Ahmad ada. Ini benda-benda macam ni lah kalau kita baca kan. Syarah-syarah hadis Fathul Bari ke apa. Benda macam ni dia ya. Dan itu mengajar kita orang yang mengaji hadis ni nak tahu selebihnya lagu mana. Mana kita nak dapat. Jangan tengok hadis tu satu. Belek kita lain. Dalam bab yang sama. Perkara yang sama. Hadis yang diketengahkan oleh Ibnu Hibban melalui sanad yang lain daripada Abu Hurairah juga lebih menjelaskan lagi maksud Imam Bukhari mengadakan tajuk bab ni. Kalau kita tengok dalam Sahih Ibnu Hibban lagi jelas. Serupa lah. Jadi tepatlah kalau kita bubuh dalam kurungan tu memang tepat. Sanad lain tapi daripada Abu Hurairah. Kalau Ahmad tadi sanad lebih kurang. Sama. Lihat teks hadis berkenaan di bawah ini. Yakunu aqwamun yusalluna as-salah
fa in atammu falakum walahum. Ni ada walahum. Ada walahum. Lebih jelas. Bermaksud akan ada orang-orang yang menjadi imam salat jamaah. Jika mereka menyempurnakannya, kamu dan mereka mendapat pahala berjamaah. Kamu dan mereka. Jadi hadis di atas tadi, mana kalau kamu buat comel, dia buat tak comel, kamu saja dapat. Mereka tak dapat lah. Tapi semaya tu sah. Kata sah tu sah. Sempurna tu tak. Tetapi tak sempurna hak iman tu, ia tidak menjejaskan. Tidak mengganggu kesempurnaan solat makmum itu. Jadi maksud asabu, perkataan asabu di dalam hadis 694 di atas ialah atammu. Itulah yang Imam Bukhari bubuh dalam tajuk tu. Padahal dalam hadis ni tak ada sebut atammu. Lam yutimma kata dia. Lam yusib lah. Kalau nak kira berdasarkan hadis tu, idza lam yusib al-imam. Begitu. Tapi Imam Bukhari tak guna perkataan yusib. Sebab apa? Sebab tak akan jelas. Apabila imam kenalah ke mana? Apabila imam tepatlah ke mana, tak jelas. Sebab itu Imam Bukhari ambil perkataan atammu. Apa lagi ada dalam hadis ni? Dalam hadis Ibnu Hibban misalnya. Fa in atammu, bukan fa in asabu. Tengok Imam Bukhari tu luah ilmu hadis dia. Dia tengok banyak. Dia bukan hak dia terima saja, hak orang lain pun dia ambil kira juga. Jadi dalam tajuk tu dia ambil lain. Tapi tajuk tu menjelaskan hadis. Hadis dia asabu, sini atammu. Dia bubuh dalam tajuk atammu. Dia nak ayatnya, dia mentafsirkan perkataan yang ada dalam hadis. Apa makna asabu? Asabu tu atammu. Adakah dia mau pandai-pandai diri ya? Mentafsirkan begitu? Tak. Dia nak ayatnya. Kalau kita tengok dalam kitab hadis lain, memang ada atammu. Contohnya ni. Itu cara dia. Dan maksud perkataan akhta'u pula ialah lam yutimmu. Ni kalau mereka tersalah. Cuba tengok ni. Dalam wa in akhta'u. Apa makna akhta'u? Makna lam yutimmu. Tidak menyempurnakan. Baik. Lepas tu kata Hafiz Ibn Hajar, Ibn Battal berpegang dengan riwayat tanpa tambahan tersebut, seperti riwayat 694 di atas, lalu memahami perkataan asabu. Sebab itulah ya Imam Bukhari dulu lagi nampak dah, ia kena berjelas apa makna asabu tu. Kalau tidak, tengok orang kemudian, Ibn Battal ni kemudian lagi dia pun buat syarah Bukhari. Tapi kalau dia faham semata-mata, dia tak tengok orang lain, dia akan jadi lagu mana? Walaupun orang kemudian, orang dulu lebih tepat lagi. Imam Bukhari ni dulu lagi, tapi dia tepat. Sebab apa? Sebab dia tengok hadis banyak. Dia tengok hadis banyak. Ibn Battal ni ulama hadis besar, pensyarah Bukhari. Tapi nak ayatnya, Hafiz Ibn Hajar kata, kesilapan Ibn Battal duduk mana? Ibn Battal berpegang dengan riwayat tanpa tambahan tersebut, lalu memahami perkataan asabu dengan makna menepati waktu. Tengok lagi tu. Sedangkan Imam Bukhari tak faham itu bukan menepati waktu, menyempurnakan sembahyang. Sedang Ibn Battal kata, kalau tu imam menepati waktu, dan dia sembahyang pada waktu yang comel lah. Kalau salah tu mana? Tak sembahyang pada waktu yang comel, sembahyang pada waktu makruh misalnya. Alasannya ialah hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan secara marfu' ini. Dia ke mana-mana pun dia ada alasan. Dia ulama besar. Ibnu Battal ni mazhab Malik. Dia ulama-ulama syarah Bukhari ni kan, dia macam-macam latar belakang. Dia bukan secara mazhab. Semua berkhidmat untuk Bukhari. Semua tumpah. Apa dalam apa ni hadis Ibnu Mas'ud itu? La'allakum tudrikuna aqwaman
yusalluna as-salata lighairi waqtiha fa idza adraktumuhu fasallu fi buyutikum fil waqt thumma sallu ma'ahum waj'aluha subhatan. Hadis. Dia kaitkan dengan hadis Bukhari ni. Bermaksud mungkin kamu akan sempat bersembahyang dengan orang-orang, yakni imam-imam yang mengimami salat bukan pada waktunya. Jika kamu sempat dengan mereka, yakni dengan zaman mereka, maka bersalatlah kamu di rumah-rumahmu pada waktunya. Kemudian bersalatlah pula kamu bersama mereka, dan jadikanlah ia, yakni salatmu bersama mereka itu sebagai salat sunat. Hak fardu mu buat di rumah. Kalau berlaku gitu, tak usah duduk bala lah. Ni hadis ni menganjurkan kita kena sabar menghadapi pemerintah. Sebab zaman dulu pemerintah tu jadi tu imam yang mari lewat semaya. Kalau semaya asar tu kuning tu, matahari tu kuning dah matahari. Pakai muna warna ketika tu. Jaga waktu tu comel molek. Sehingga Nabi suruh semaya dulu, semaya di rumah. Hak fardu. Nak dapat waktu tu. Waktu comel. Awal waktu. Lepas tu supaya tidak jadi fitnah, takut kata orang-orang pergi semaya. Apa dia masjid kata. Tapi semaya tu niat sunat. Ini bagi ulama-ulama kata tak apa beza niat ke apa ni. Kalau tak boleh, tapi tak suruh lagu ni. Ni tak apa. Tu imam sembahyang fardu, kita sembahyang sunat. Gitu. Cumanya timbul masalah lah pula kalau sembahyang asar, adakah lepas sembahyang fardu tu boleh sembahyang sunat pula? Sembahyang kau lain lah, kita buat contoh lain lah, sembahyang zuhur kau misalnya. Tapi dia banyak perkara pula, kadang-kadang seseorang imam tu dia sembahyang lewat tu dia ada cara dia juga. Ni masalah tak serupa pandangan lah. Kalau tu imam tu katakanlah berbazhab Hanafi, dia lebih comel maya lewat dia. Maya lewat subuh puasa pun lewat. Cuba pergilah masjid-masjid pakai mazhab Hanafi tu lewat semaya. Sebab pagi dia lewat sikit tu comelnya masa. Pula itu khilaf lah. Jadi bagi orang kata awal waktu tu comel, situ masalah lah. Kalau nak turut imam di masjid lah. Ini adalah hadis hasan. Ia dikemukakan oleh An-Nasa'i dan lain-lain. Maksudnya ialah jika imam-imam pada masa itu menjaga waktu salat, mereka juga akan mendapat pahala seperti kamu. Dan jika mereka bersalat bukan pada waktunya, tidak menjadi masalah, kerana kamu telah bersalat bersendirian di rumah pada waktunya. Itu. Apa ni Ibnu Battal faham gitu? Hadis yang kita baca datang itu berkait dengan waktu rupanya bagi dia. Kamu tetap mendapat pahala bersalat fardu dalam waktunya. Supaya terhindar dari fitnah pula, kamu bersalat bersama mereka dengan niat salat sunat sahaja. Itu kata Ibnu Battal. Apa ni yang difaham oleh Ibnu Battal. Kata Hafiz Ibnu Hajar. Ni kalau kata Hafiz Ibn Hajar ni biasanya Fathul Bari lah. Kalau dalam kitab lain tu saya royak lah. Saya royak. Kalau tak sebut tu kira hak tu lah. Hak masyhur kitab dia terutamanya berkenaan dengan Bukhari ni, hak tu lah. Orang-orang seperti Ibnu Battal terlupa. Ni Hafiz Ibn Hajar kritik. Atau terlepas pandang terhadap hadis riwayat Ahmad yang dikemukakan tadi. Hadis itu menunjukkan solat bersama imam bukan solat bersendirian. Bukan semaya suku. Nak jaga awal waktu tak ni semaya bersama imam ni. Jelas hadis Bukhari tadi, hadis Imam Ahmad pun gitu. Bukan solat bersendirian di rumah dan lain-lain tempat. Hadis Uqbah bin Amir yang dikemukakan oleh Abu Daud secara marfu' juga menunjukkan demikian. Jadi ni cerita semaya semua. Ni apa duduk kotunya. Sembahyang bersama imam ni. Mana tu imam pun sembahyang awal waktu juga. Sebab kamu nak tu. Cuma masalah kau lain. Bukan masalah waktu awal kau lewat. Tak, bukan masalah tu. Lihat hadisnya di bawah ini. Ini dalam Abu Daud. Man amman nasa fa asaba al-waqta
falahu walahum. Inilah menunjukkan jemaah. Bermaksud sesiapa yang menjadi imam salat kepada orang ramai dengan menjaga waktu, dia dan para jadi fa'asabal waktu itu dengan menjaga waktu, dan dia jadi tu imam sebagai jemaah. Dia dan para makmumnya akan mendapat pahalanya, yakni pahala berjemaah dalam waktu. Hadis yang sama menurut riwayat Ahmad adalah seperti berikut: fa in sallau as-salata li waqtiha wa atammu ar-ruku' was-sujud fahiya lakum wa lahum. Jelas. Bermaksud jika mereka, yakni imam-imam, mengerjakan salat pada waktunya dan menyempurnakan pula rukuk serta sujudnya, maka kamu dan mereka sama-sama akan mendapat pahalanya. Yakni pahala sembahyang yang sempurna tu kedua-duanya akan dapat. Jadi ini bukan cerita semaya suku ni, semaya bersama ni. Hafiz Ibn Hajar kritik Ibn Battal, sama-sama pensyarah Sahih Bukhari. Ibn Battal bermazhab Malik, Hafiz Ibn Hajar bermazhab Syafi'i. Tapi kena ingat dia ikut mazhab Syafi'i, dia tidak seperti kita ramai-ramai ni ikut. Banyak perkara dia tak setuju, dia tak ikut pun Syafi'i. Bahkan dia mantah ada, dia kritik pun ada. Itu cara orang-orang mengaji tinggi ni, kita kata ikut tu pada nama saja. Oleh kerana banyak perkara dia setuju. Tidak kata semua perkara, dah banyaklah. Kalau kita baca syarah Bukhari, Fathul Bari tahu. Hadis ini menjelaskan bahawa yang dimaksudkan dengan kata asabu di dalam hadis 694 di atas bukan semata-mata bersolat pada waktunya, malah ia juga bermaksud menyempurnakan rukuk, sujud dan lain-lain perbuatan atau bacaan dalam solat. Gitu. Kata Ibnul Munzir, ini Ibnul Munzir ini pun satu orang, ada ramai juga orang kaitkan dia dengan mazhab Syafi'i, ramai juga yang kaitkan dia ni imam sendiri, dia bukan ikut mazhab mana-mana. Ibnul Munzir ini seorang yang sangat alim. Hadis ini menolak dakwaan sesetengah pihak yang mengatakan sembahyang makmum akan rosak, yang ini terbatal apabila sembahyang imamnya rosak, terbatal. Dia kata hadis ni yang kita baca ni menolak orang yang kata begitulah. Mana bergantung sepenuhnya pada tu imam. Kalau tu imam batal. Begitu. Bahkan kalau qaul qadim lah dalam mazhab Syafi'i, kalau mazhab lain itu tidak qadim lah, duduk pakai molek-molek lah. Dia kalau tu imam kan batas sembahyang, terketuk lah, katakanlah. Tapi susah nak praktik sikit. Biar tahu. Tu imam katakanlah terkentut sembahyang, dia pun isyarat. Dia boleh dah dia terkentut dah, dia boleh. Dia boleh. Paling dia kata begitu kan makmum dia. Kalau makmum tak faham, sudah, apa lah ni dah. Dia pergi tempat ambil air sembahyang. Makmum tu kalau duduk lagu mana? Duduk iktidal lah, kita kata, bangun daripada rokok berlaku tu, dia pun suruh duduk cacat situ, tunggu tu imam dia ambil air sembahyang. Jangan kecek. Kalau kecek tak boleh. Sebab tu jangan kita nak salah lah dalam masjid, tapi moga orang tidak buat gitu. Tentu dari tak dia berhenti dah tu kalau tidak menghadap kiblat begitu. Tapi kalau orang ikut cara lagu ni, tempat-tempat luar negara lah, jangan mudah nak salah, nak tegur lah, gitu lah, nak pesan dah. Takut dia tak jawab, kita kata sombong pula dah. Bukan masalah sombong, dia tak boleh kecek lagi ambil air maya tu. Dia pun ambil air maya, ambil air semaya, mari jadi naik jadi tempat tu imam tadi, sambung demo tu boleh lah sampai gitu. Jadi kira-kiranya tu imam tu sudah tak sempurna lah tu, sekerak kan sebentar nak kira makmum sempurna. Sebab yang terketuk bukan makmum, imam.
Ni qaul apa ni qadim mazhab Syafi'i pula gitu. Memang buat gitu. Boleh buat gitu. Kalau mazhab lain tu banyak lagi lah. Boleh. Tapi kalau qaul jadi tak boleh lah. Dah ketuk batal-batal. Jadi makmum teruslah sembahyang dia. Tak ikut imam lah. Kira terpisah lah, mufarakah lah kira. Gitu. Lepas tu imam mari nak ikut makmum ni pula, boleh ke tidak? Boleh, dia jadi makmum pula. Tadi dia jadi imam, dia mari ikut makmum pula. Itu perincian lah. Orang panggil furuk masail. Furuk masalah ni boleh lah. Boleh. Lagu tu boleh. Lagu tu pun boleh. Tapi kalau tak ada siapa-siapa naik, bagaimana? Sebab tak pandai lah. Sebab tak pandai. Kalau pandai naik, selesai kan? Selesai kan? Tapi kalau tu imam tu kata begitu, mana tak siapa yang naik lah. Jadi tak ada naik. Dia ambil himayah ni. Itu cara dia. Maksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhtau di sini ialah melakukan kesalahan atau kesilapan dengan sengaja. Jadi hak comel tadi tu kan, kalau berlaku gitu orang lain gantilah. Kalau tidak bercelaru. Ni kalau makmum tu 2-3 orang boleh lah kita kata di belakang tu. Kalau main ramai ada lagi perempuan hak duduk tempat kawasan lain, oi bercelaru jadinya. Apa gini senyap ni dah. Kalau bunyi suara orang lain tu kira lepas lah. Mana orang lain kati tu. Tak apa lah. Maka maksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhtau di sini ialah melakukan kesalahan atau kesilapan dengan sengaja. Ia bukan bermaksud tersalah, lawan sengaja. Bukan tersalah dah. Akhtau ni bukan tersalah di sini. Jadi melakukan kesalahan, kesilapan dengan sengaja. Dengan sengaja. Kerana orang yang tersalah tidak berdosa. Tadi kan kata dia berdosa. Dia berdosa. Sedangkan baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dan mereka pula mendapat dosa. Makmum tak dapat dosa, bahkan dapat pahala kalau dia buat sempurna. Imam kalau dia buat tak kena, dia berdosa. Jadi di sini bukan makna tersalah. Kalau tersalah dimaafkan. Al-Muhallab berkata, ini pun ulama besar juga dalam mazhab Malik. Jadi kita baca kitab hadis ni kan, kita jumpa dengan macam-macam ulama. Tak ada kira dah semazhab, tak ada. Macam-macam. Sebab khidmat kepada Bukhari ni bukan satu mazhab. Seperti Ibn Battah itu Malik, Muhallab ni Maliki. Hadis ini menunjukkan keharusan bersolat, berimamkan orang baik dan orang jahat. Jika dibimbangi ia, yakni orang jahat akan melakukan sesuatu tindakan buruk terhadap anda. Dia kata. Apa dia kata orang jahat ke mana? Pak kita nak ikut orang jahat ke mana? Ini kerana orang jahat hanya akan menjadi imam apabila ia menguasai keadaan dengan kekerasan, kata dia. Sebab apa dia kata gitu? Sebab hak berebut kuasa ni lah orang politik lah. Orang politik ni satu hal juga dah. Jadi jatuh kawan tu lebih molek. Dia naik. Bila dia naik, kalau ikut cara hak Islam dulu lah, dah berlaku dulu, dia lah yang jadi tu imam. Makna dia tu molek sangat kau? Tak molek sangat. Tapi dia pun melaksanakan hukum Islam juga. Pak kita kata molek-molek pun hukum tidak Islam juga. Hak tak molek dan apa tu hukum Islam juga. Macam tak molek peribadi dia, tak molek perangai dia, kurang kelayakan kogap, tapi hukum Islam juga jalan. Hukum Islam juga. Hak kita kata comel ni tu dah. Hukum Islam tak tahu mana. Hak tak comel pun serupa juga. Jadi dalam keadaan itulah, bila dia itu imam, kamu ikut. Itu maksud orang jahat situ tu. Mana albar ataupun albar orang baik.
Al-Fajir. Fajir lah. Fajir pun dia jadi imam dah. Dia memerintah. Dia memerintah. Jadi kita nak apa dah? Dalam keadaan lagu tu nak menunjukkan orang ni setia kepada dia, dia paksa pula orang suruh pergi jemaah. Misalnya kalau berlaku. Gil. Al-Baghawi di dalam Syarhus Sunnah. Baghawi ni imam besar juga. Hak ni kira-kiranya mengikut kebanyakan ulama kata Syafi'i dia ni. Baghawi dalam Syarh Sunnah berkata hadis ini menunjukkan apabila seseorang mengimami orang ramai dalam keadaan ia berhadas, dia berhadas, tak ada air semaya lah, sembahyang para makmumnya sah. Makmum sah. Sedang ia sendiri pula perlu bersembahyang semula. I'adah as-salat. I'adah ni mana kalau dalam waktu sembahyang semula. Kalau sudah keluar waktu qada, dia kena qada. Begitu. Tapi orang ikut dia tu tak apa. Sebab kita kata tak adil lah. Untuk imam dia bayangkan kalau untuk imam masjid besar, beribu sembahyang di belakang, tak mana dah pergi. Nak bayar ke mana? Kalau tak pakar ni susah lah. Lepas tu nak kira lagu mana? Kalau pakar ni selesai, dia seorang lah. Ataupun setakat mana dia boleh royak, dia tahu berapa orang, tu je lah. Tetapi kalau mengikut ni lah, tak payah dah dia royak pun, aku molek dah tak ada apa. Ni maksud Imam Bukhari ni. Apabila atau jika imam sembahyang tak sempurna tu sampai ke peringkat tak sah lah. Makmum sempurna, lagu mana? Makmum walaupun untuk imam royak dia dengar saja, tak payah qada. 4 hari kemudian dia royak, sembahyang kita hari tu saya tak ada air sembahyang. Dia kata, lepas tu saya qada dah. Ada yang mau nak qada ni. Tapi kalau mengikut mazhab Malik, Hanafi memang batal. Nak bayar makmum. Lepas tu kalau makmum pergi jauh-jauh dia kata, tu Tuhan saja yang tahu. Tuhan kira lah. Jangan ni hadis ni penting ni. Kalau tu iman tu sampai lagu tu, apakah pahala makmum tu kurang? Tak kurang. Semaya makmum tak sah. Usah kata sah. Sempurna pula. Pahala pula sempurna. Asalkan makmum buat sempurna dah. Itu benda. Itu besar ni. Benda besar ni. Tapi kalau orang kata batal lah, batal juga makmum tu. Sebab tu imam batal juga. Setakat mana tu imam dah royak, tak royak tu Tuhan kira lepas. Tuhan kira lah. Hak ni pakai hadis ni sah jugalah. Boleh pahala jugalah. Tapi kalau dia boleh royak, setakat mana dia boleh royak? Satu hal lah, takkan dah nak istihad dalam radio, dalam TV. Susah. Sebab tu kalau kita pakai hak Bukhari, hak Syafi'i di sini dalam masalah ni senang. Tak payah susah hati dah. Kalau jumpa dengan diri royak, mau lah qada, kita tak payah qada dah. Gitu. Selesai masalah. Segolongan ulama pergi lebih jauh lagi dari itu, di mana mereka berpendapat sembahyang makmum yang menyempurnakan sembahyangnya adalah sah, walaupun imamnya tidak menyempurnakan mana-mana bahagian daripada sembahyang, baik ia berupa rukun sembahyang atau selainnya, tak kira. Ini adalah salah satu pendapat Syafi'iyah, yakni ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, dengan syarat imam itu adalah khalifah sendiri atau penggantinya. Maknanya pemimpin. Dengan syarat begitu. Menurut pendapat yang lebih sahih, al-asah dalam mazhab Syafi'i ialah sah mengikut imam yang bagaimana sekalipun, kecuali imam yang memang diketahui ia meninggalkan sesuatu yang wajib atau sesuatu yang merupakan rukun solat. Kecuali ada yang kata begitu. Tapi asah, khilaf asah lagu lain. Dia banyaklah pecahan-pecahan mazhab tu pula. Hak asah kata lagu tu. Baik, kita dia kalau kata asah ni dia ada khilaf asah. Hak sebaliknya tidak lagu tu. Baik, tengok ni.
dalam keadaan makmum dan imam berlainan mazhab pula. Contohnya, apabila imam tidak melakukan sesuatu yang baginya bukan merupakan rukun dan sebahagian daripada rukun, atau sebahagian daripada rukun, sedang makmum pula melakukannya, solat makmum tetap sah. Kalau berlainan mazhab pula lagi masalah. Tapi masalah pun kalau kita tahu senang kan, tak ada gapo. Imam melakukan, ni makmum ni Syafi'i, kalau sentuh kemaluan batal semaya. Tu imamnya sentuh. Dah. Bila-bila nak pergi semaya tu garu. Dah kita katakanlah contoh. Sebab bagi dia tak batal. Orang mazhab Hanafi tak batal. Sentuh kemaluan. Jadi apa lagu mana? Lagu mana? Begitu juga. Ni yang saya sebut ni. Contohnya makmum bermazhab Syafi'i yang mengikut imam bermazhab Maliki. Salatnya sah dengan syarat ia membaca Fatihah dengan lengkap bersama Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebut tadi. Waktu saya sebut ada kait ni. Walaupun imamnya yang bermazhab Maliki juga membaca surah Fatihah, tetapi tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Memang dia tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Kahar pun. Dan dia tidak anggap itu sebahagian daripada Fatihah. Sedangkan baca Fatihah itu rukun. Dia pun baca juga. Tapi ada seayat dia tak baca. Faham mana? Kalau mengikut Syafi'i tak boleh, seayat apa tak boleh. Dah muka Fatihah kan? Fatihah tu lengkap lah. Tinggal sah pun tak boleh dah. Kalau semua sekali lagi lah kan? Walaupun imamnya bermazhab Maliki juga baik. Sama ada dalam solat jahriyah, mana sembahyang yang bacaannya dibaca dengan nyaring seperti sembahyang subuh dan lain-lain, atau solat sirriyah, yang sembahyang yang bacaannya dibaca dengan perlahan seperti sembahyang zuhur dan asar. Kerana baginya ia bukan sebahagian daripada Fatihah. Sah. Sebab bagi tu imam mazhab Malik tu bukan sebahagian. Wajib Fatihah dia baca dah lah Fatihah. Tapi waktu tu bukan. Tak apa, sah. Jadi tak usah duk muskil lah kita pergi luar negara, pergi Mekah, pergi Madinah, pergi mana. Tapi hak sana dia baca sebab dia mazhab Ahmad. Mazhab Ahmad baca. Macam mana dia baca Qahar? Dia baca Qahar. Tak payah pergi Mekah, Madinah, pergi Perlis tak ada. Dah bismillah. Perlis tak ada dah. Jadi dia baca alhamdulillah lah, tapi dia baca Qahar. Dia baca juga. Hak ni masalah tak baca langsung. Kalau mazhab Malik ni sah juga. Sebab mengikut imam, bagi imam sah ke tidak? Sah. Dan dia sah, makmum pun kira sah lah. Kecuali bagi dia tak sah. Dia buat juga. Tak boleh lah gitu. Ni bagi dia sah. Sebab kata sentuh kemaluan tadi. Bagi mazhab Hanafi sah. Tak batal semaya. Dah tak batal, sah lah semaya. Bagi makmum batal. Tapi sebab dia jadi tu imam. Hak jadi tu imam tu hak kata tak batal tu. Jadi tak batal. Kalau hak jadi tu imam tu hak kata batal, memang tak boleh lah. Memang tak boleh. Begitu. Imam bermazhab Malik dalam keadaan ini paling tinggi pun salah pada pandangan makmum bermazhab Syafi'i. Paling tinggi salah. Paling tinggi. Pada pandangan makmum bermazhab Syafi'i. Tetapi bukankah hadis ini telah menunjukkan solat makmum tidak terjejas dengan kesalahan imam seperti itu? Kalau kita kata salah, sembahyang makmum tidak terjejas. Kalau kita kata kurang tak sempurna, sembahyang makmum Nabi royak dah kan tidak terjejas. Apa masalahnya? Malah ia tetap sah apabila makmum mengerjakannya dengan betul dan sempurna menurut pegangannya, tetap sah. Ini semua ni kita sebut tadi dalam Fathul Bari. Boleh tengok perbincangan ni. Hafiz Ibn Hajar bincang, cuma saya buat kesimpulan. Kesimpulan daripada apa yang dibincangkan oleh Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari, boleh tengok tu. Kemudian ni pergi bab lain tadi. Nampak gaya kita tak ada sekata lah dulu hari ni ya.
Sekata dulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam keadaan iman yang tak sah, jadi tak iman kan, jadi makmumnya sah, tapi makmum boleh ke pahala beriman tu? Boleh. Pahala beriman lah maksud ni. Pahala beriman, pahala berjemaah lah maksudnya. Bukan sekadar sah saja ya. Ya. Contohnya kalau berperempuan sembahyang kat masjid, jadi setengah pendapat menyatakan bila dia tak nampak gerakan imam, solat dia dia kira sembahyang macam sendirian. Betul. Sebab dalam masjid dia tempel. Oh. Dia sebahagian nampak tak apa dah. Seorang nampak tak apa dah. Tidak kata semua kena nampak. Sebahagian daripada jemaah perempuan ini nampak. Dia kena nampak. Tak boleh tak nampak. Pergerakan itu. Kalau nampak ni saja tak padai. Kena nampak sungguh. Sungguh. Kalau hak ni mati macam mana? Sebab itu tak boleh. Dia kena ada nampak hak bersambung tu. Dia kena nampak. Dia tidak semesti semua nampak. Seorang saja nampak pun tak apa dah. Buka sikit je. Tak apa dah. Ya. Jadi sekiranya kita tajuk tadi kalau imam tak sempurna. Gana? Tak sempurna. Tadi imam tak sempurna. Tapi sekiranya makmum tak sempurna, adakah dia boleh tumpang pada kesempurnaan imam ataupun dia tumpang pada kesempurnaan jemaah yang lain? Itu berbeza pendapat lah. Kalau mengikut kata terikat dengan imam, dah imam sempurna, dia pun jadi sempurna juga. Itu kelebihan sembahyang jemaah. Tapi kalau mengikut kata dia terpisah suku kan, dua kewujudan atau entiti yang berbeza, mungkinlah imam boleh tampur sikit sebanyak, tapi nak kata sempurna semua tidak. Sebab bergantung dengan dia sendiri. Itu kekurangan dia. Itu kekurangan kita kata hak-hak terbuka macam Imam Bukhari tadi. Sebab makmum tidak ditanggung sepenuhnya oleh imam. Kalau makmum tak sempurna, imam sempurna. Boleh, selesai. Tak sempurna tu janganlah berkait dengan rukun. Kalau rukun tak boleh. Rukun tak boleh. Makmum misalnya kalau mazhab Syafi'i ini, imam dan makmum sama-sama kena baca Fatihah. Jadi kena baca Fatihah. Kena baca Fatihah. Tak boleh tu. Jadi kekurangan lain, hak lain lah. Misalnya tidak ada tasbih, tak baca Subhana Rabbiyal Azim misalnya, tak imam baca. Tak apalah waktu tu. Jadi sempurna jugalah. Tapi kalau hak rukun tak boleh. Rukun tak boleh. Malah saya nak tanya macam ni tak? Katalah kita kita ikut Syafi'i kan? Lepas tu katalah kita batal. Lepas tu kita batal. Kita tahu Hanafi tu boleh. Kita berkata tak apalah aku ikut Hanafi ya. Mana? Sebulan? Katalah kita macam setu tak? Setu orang Tino jatuh tak? Mula-mula kita niat Syafi'i. Jaga lepas tu. Bila setu kita kata tak apalah. Mungkin Hanafi tak apa. Kita pun maya. So, yang kedua kita semaya. Katalah kita tak ingat Fatihah. Apa? Kita pakai Hanafi. Kita kata gitu. Kalau kita tahu, insyaAllah tak apa. Yang tiganya gini, pasal Maulana kata kena ikut iman sepenuhnya. Setiap kita masa hayat akhir, kita nak baca doa sebelum sampai sebelum tasyahud tu, sebelum kita assalamualaikum tu, kita baca panjang. Setiap tu email sudah tu. Jadi setakat mana kita nak berhenti baca doa tu supaya kita ni dipanggil ikut iman. Kena ikut lah. Kena ikut dia. Dia boleh salah. Tak boleh baca. Tak boleh. Tidak jadi sempurna begitu. Sempurnanya dengan mengikut dia. Walaupun tak baca banyak. Kalau baca banyak ni di rumah lah kita buat maya Sunda. Boleh tahan. Nak baca sebanyak mana. Nak sepanjang mana pun tak apa. Tapi kalau tu imam, terutamanya dia kena pendek. Jangan panjang-panjang lah. Kesempurnaan dia terletak pada dia dah jaga orang di belakang. Jadi bukan terletak pada banyak baca kau lama ke tak. Tidak lama tu sempurna dia. Kalau bagi kita, kalau kita sembahyang sarang, hak lama tu sempurnanya, comelnya. Hak lama sujud kat misalnya kita. Boleh tak apa sembahyang sendiri. Tapi kalau tu imam tak boleh. Dan kita makmum, sempurna kita dengan ikut dia. Begitu.
dengan ikut dia. Ya. Ada lagi? Maulana, Ya, ya. bagaimana dengan yang pernah berlaku imam ketika khutbah tu dia tertinggal rukun. Imam disebabkan imam tu menyebabkan dikatakan khutbah tak sempurna. Maka 2 minggu selepas tu barulah majlis agama pun istihar. Semaya tu tak sah, semua semaya di sebuah negeri Pulau Pinang tak silap saya. Dia hari sekian-sekian tu kena buat semula semaya sahur. Jadi makmum kena buat kata begitu. Kena buat kan? Kena buat juga solat tu, sedangkan yang salahnya imam tadi. Itu masuk dalam ni juga. Tapi kalau dia ambil waktu, mana dia pilih pendapat tu lah tu. Dia pilih pendapat hak tu lah. Tapi kalau kita kata pilih hak ni, boleh dah. Tak ada jadi masalah. Tak perlu. Tak perlu dah. Terutamanya hak tu dia, walaupun dia tu rukun, tapi khutbah bukan semaya. Mana masih khilaf banyak lagi sebenarnya masalah tu. Apalagi kalau kita ambil kira hak ni kan. Kalau dengan semaya tu sendiri kurang pun, tak apa lagi. Asalkan makmum tidak kurang. Cuma kalau dia bagi peristiharan begitu pun ialah juga mengambil kira pendapat lain. Dia pakai hak tu lah tu, kira-kira tu. Gitu. Seperti kita kata tadi lah, kalau orang kata kita terbatal semaya gitu. Kalau makmum tak asal, tak apa, dia buat mulai dah. Seperti tu. Kata Nabi lagi ya soalan mana berkenaan dengan nasab Rasulullah ni masih ada dikatakan nasab Rasulullah. Sebabnya kita sedia maklum kan, mengikut sirahnya Rasulullah ni anak lelaki dia semua meninggal. Jadi ketika meninggalnya Ibrahim, anak lakinya Ibrahim tu turun ayat inna a'tainakal kautsar. Jadi maksudnya nasab Rasulullah ni sudah putus. Yang adanya anak perempuan dia Fatimah nikah dengan Sayyidina Ali. Jadi patutnya nasab Sayyidina Ali yang wujud sampai sekarang. Tak ada nasab Rasulullah, sepatutnya fix. Ya saya faham lah. Ya sebenarnya macam mana? Ya. Sibuk sehari dua ni dah. Saya pun tengok juga geger dah. Nombor satu sekali, nasab Rasulullah SAW ni ada. Tu akan ada. Cuma satu perkara yang saya rasa kena betul lah, sebab saya tengok orang tak tekan mana hak tu. Iaitu nasab keturunan Rasulullah ni tidak semesti daripada anak lelaki. Jadi hak ada di nasab Rasulullah, keturunan Rasulullah daripada anak perempuan belaka. Cumanya hak umumnya orang duduk faham, duduk sebar ni anak Fatimah saja tu jadi keturunan dia. Padahal tidak. Anak dia Ruqayyah ke apa tu ada anak cucu. Ada anak cucu. Kut Sayyidina Uthman. Tempat kita ya tak sehunya. Di luar negara Uthman ni lep belakang tu keturunan Uthman. Jadi macam-macam, boleh jadi keturunan Uthman dengan isteri dia yang lain. Boleh jadi keturunan Uthman dengan anak Rasulullah. Kalau lagu tu sama dengan keturunan Fatimah juga. Sama juga. Kena baca buku saya tu lah, anak cucu Nabi tu. Dalam tu saya bahas panjang dah. Jadi orang hak kata anak cucu Nabi ni hak ketinggalnya dua daripada Fatimah saja, itu tak betul. Itu pengaruh Syiah tu. Daripada Hasan dan Husain saja pula. Tak betul tu. Anak Fatimah dengan Sayyidina Ali bukan Hasan Husain saja. Apa lagi orang lain? Ada anak cucu. Ada anak cucu. Anak cucu apa nama ni, Ummu Kulthum. Ni anak apa nama ni, Sayyidina Ali dengan Fatimah lah. Ummu Kulthum itu isteri Sayyidina Umar. Dia ada keturunan tu. Tapi orang tak sebut. Seseorangnya anak cucu Nabi. Ni saya nak sebut. Ini silap. Dan kebanyakan kalau kaitkan dengan Hasan Husain, itu pengaruh Syiah sebenarnya. Dia macam menafikan keturunan Nabi yang lain. Sedangkan berapa ramai lagi keturunan Nabi SAW. Tapi oleh kerana pengaruh Syiah tu, yang tak berani. Tak berani nak kaitkan dengan orang lain tu. Awak pergi sini. Padahal awak pergi sini ni banyak perkara pula. Yang saya sudah sebut dah sebelum pada ni. Kadang-kadang Al-Husaini, Al-Hasani ni asalnya
Tidak semesti keturunan. Itu satu kau kena ingat tu. Nisbah tu. Maula pun boleh jadi. Dia boleh kata Al-Hasani, Maula Hasan. Ataupun ada Hasan dengan orang lain lah. Bukan anak Hasan dengan isteri. Kalau kita ikut sejarah tak banyak benar lah Hasan ni 300 orang bini. Apa bini yang mana so? Satunya Maula dia pergi, yang kedua kita takut gini. Al-Hasani ni orang lain, nama Hasan. Lepas tu bawa daripada keturunan dia tu Hasan, Al-Hasani tu. Tapi jadi keliru kemudian dia anggap Hasani ni anak Sayyidina Ali tu. Itu satu perkara lain pula. Tetapi dari segi ada tu ada. Tak perlu pertikaian waktu tu. Guru-guru kita dulu semasa Nahdlatul Ulama tu Al-Hasani. Keturunan Nabi tak ada duduk geng-geng gapo. Tak ada duduk geng. Berapa-berapa tu guru kita keturunan Nabi. Keturunan Rashid Ahmad Gangguhi ni. Keturunan Abu Ayyub Al-Ansari. Maulana Qasim Lanutwi tu pengasas Darul Ulum Deoban, anak cucu Sayyidina Abu Bakar. Tahu? Tapi tak ada geng. Tak ada pergi jajah gapo mana, tak perlu benda tu. Tak perlu. Ilmu tu hak pentingnya. Lepas tu ajaran yang dibawa tu, kalau yalah sungguh pun keturunan Nabi, kalau yalah tak ada mana juga. Kalau bawa ajaran tak betul, ajaran salah, tak boleh tunggu. Jangan tunggu. Walaupun anak cucu Nabi tak ada jaminan. Kalau kita nak sebut sejarah banyak lah anak cucu Nabi ni, sampai pergi roboh Kaabah pun ada. Tu dalam sejarah. Apa nak tu? Molek lagu tu. Perang sampai roboh Kaabah. Ada tu dalam sejarah. Anak cucu Nabi, orang tahu anak cucu Nabi ni tidak semesti hak betul. Syiah tu pun hak pakar serba hitam tu semua dia dakwa anak cucu Nabi lah tu. Faham betul? Khomeini ke apa tu kan. Kalau hak pakar serba putih tu tak. Hak serba hitam tu tanda anak cucu Nabi. Pak kerajaan Ubaidiyah dulu hak merata Mesir lawan mana? Fatimiyah. Syiah juga. Dia dakwa anak cucu Nabi Fatimiyah tu tak apa dikaitkan dengan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra lah kira-kiranya. Jadi banyaklah benda-benda yang bercelaru lah. Sebenarnya bagi saya kalau hak baru ni lah ikut dia lah hak mana-mana tu saya tak kisah hak tu. Ya Allah sungguh ke tidak saya tak penting mana hak tu. Yang lebih pentingnya dia sebut sebab akhir-akhir ni kita dengar bawa Nur Muhammad. Itu tak betul, tak lagi hak tu. Sebab apa? Tak ada ulama kata hadis Nur Muhammad tu sahih. Tak ada. Maudhu' semua sepakat ulama. Pada ke mana nak bawa tu? Walaupun anak cucu Nabi nak bawa tak boleh. So, yang keduanya bawa selawat daripada himna jual selawat. Banyak orang ni mari bawa selawat dia, orang ni mari bawa selawat dia lebih baik kan? Ni satu apa yang dia tidak ajar hak tok dia dulu. Kalau betul lah. Hak moyang dia dulu, hak tu terbaik. Tak ada khilaf. Tanyalah siapa-siapa pun. Hak mana hak paling baik? Hak Nabi lebih baik. Tapi apa selalu ada benda-benda gini? Sebab selawat ni mudah. Kalau nak kitab payah. Nak mengarang kitab payah. Selawat mudah ya. Sikit-sikit ya. Tukar nama je. Tukar nama je. Nama Nabi ni. Lepas tu Allahumma salli ala. Nah, hak tu ya. Mudah. Tapi orang duduk berasa kita ni telah mengalihkan satu cara Nabi seseorangnya. Nabi ajar. Ini benda-benda yang meragukan lah. Jadi kita tak usah terpedaya lah. Jadi anak cucu Nabi ni tak ada jaminan lagi. Tak ada jaminan. Mereka tidak maksum seperti Nabi walaupun anak cucu Nabi. Jadi tengok pada hak dia ajar. Hak dia ajar molek. Hak dia ajar tak molek lah. Bahkan dalam Quran disebut berkenaan dengan isteri Nabi, berkait dengan Ahlul Bait lah tu kira-kira aja. Ahlul Bait asalnya isteri Nabi. Kalau buat salah, buat dosa, yudha'af lahal azab dhi'fain. Azab digandakan 2 kali ganda. Jangan duduk rasa sedap nak cucu Nabi pun. Kalau dia buat salah, buat dosa lebih pada orang lain. Seksa dia, dosa dia. Kalau dia buat pahala pun lebih pada orang lain juga. Dia ada kelebihan, ada masalah dia kena menanggung. Tu bendanya, takut tu lah.
Jadi bagi kita nyok muda orang ramai ni berhati situ. Tak secara lah dia tu keturunan Nabi ke tidak keturunan Nabi, itu tidak penting sekarang. Yang lebih pentingnya ajaran Nabi tu. Ajaran Nabi tu dibawa betul ke tidak? Itu penting kita ngaji. Bila kita tahulah. Misalnya Nur Muhammad tu tak betul, tiba-tiba bawa Nur Muhammad, senang, mudah. Tolak ya. Tak betul lah tu. Menyeleweng lah tu. Menyeleweng. Lepas tu kalau kata Nabi kata pula kan, saya bahagia mauduk pula lah. Dusta atas nama Nabi pula lah. Lepas tidak kan Nabi kata mana tepat di neraka kalau betul. Tak kira tu anak cucu ke siapa, serupa lah tu. Dasar serupa. Bahkan kalau kita tengok pada ayat tadi, berat lagi. Jadi itulah, kena berhati-hatilah, kena beringat, jangan mudah terpedaya, terpengaruh dengan benda-benda ginilah. Itulah harapan saya gitulah. Jadi anak cucu Nabi tetap ada, bukan nafi ya. Allah.